Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para hadirin sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Tidak dilupakan juga kepada ahli panel undangan kita pada pagi ini. Topik forum kita pada hari ini ialah persatuan di universiti. Adakah satu faedah atau beban? Sebelum saya mulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli panel kita kepada anda. Baiklah, ahli panel kita yang tidak asing lagi adalah Saudara Adli dan Saudara Ihsan Zuhdi. Selamat datang saya ucapkan kepada Saudara Adli dan Saudara Ihsan Zuhdi. Dengar ke suara? Dengar Zan. Ya. LG. Okey. Tanpa berbasa-basi lagi, kita terus kepada soalan yang pertama. Soalan pertama saya tujukan kepada panel Adli. Okay, baiklah. Apa pandangan anda terhadap penglibatan pelajar dengan persatuan atau kelab di universiti? Silakan. Baik, Assalamualaikum. Dengar Adila lagi. Dengar. Baik, Assalamualaikum. Saya kenalkan diri saya balik. Nama saya Muhammad Adli Hasim bin Osman. Baik, lagi menjawab soalan daripada panel sebentar tadi. Bila mana seseorang mahasiswa ni masuk ke dalam alam universiti, pastinya fokus utama dia adalah untuk terarah kepada akademik. Adakah mereka sedar bahawa wujudnya satu platform yang boleh menjadi tambah nilai dan dapat memberi kesan yang amat baik buat diri mereka sama ada di dalam universiti ataupun di alam pekerjaan nanti. Alright. So platform yang saya maksudkan tadi adalah persatuan pelajar yang mana umum kita ketahui bahawa hampir kesemua universiti mempunyai pelbagai persatuan pelajar dari sekecil-kecil persatuan sehinggalah sebesar-besar persatuan. Platform persatuan pelajar ni seperti haruslah dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh semua mahasiswa yang ada supaya mereka dapat menggilap potensi yang ada pada diri mereka secara lebih meluas, seterusnya dapat memastikan bahawa mahasiswa yang semua boleh dapat dilahirkan bagi persediaan sebelum langkah ke masa hadapan yang lebih mencabar. Selain itu, mahasiswa harus menyedari bahawa hakikat dalam kehidupan pada masa kini atau pada hari ini yang mana ianya sangat-sangatlah mencabar dengan pelbagai bentuk persaingan. Justru pentingnya seseorang mahasiswa tu untuk mencari peluang dan tidak mencari alasan untuk mereka melibatkan diri secara langsung dengan pelbagai persatuan pelajar yang ada di universiti. Ini kerana manfaat daripada penglibatan mahasiswa dalam persatuan ini akan berbalik kepada diri mereka dan dapat memastikan bahawa mereka juga turut berada dalam landasan persaingan yang serba sihat yang berlaku pada hari ini dan tidak ketinggalan jauh di belakang dengan kelebihan dan pengalaman yang mereka dapat menerusi persatuan pelajar yang mereka sertai. Sekarang saya akan senaraikan tiga manfaat atau faedah bila menyertai persatuan pelajar ni. Baik, yang pertama, mahasiswa dapat menambah baik dan meningkatkan kemahiran kepimpinan dan pengurusan berorganisasi dalam diri. Kemahiran kepimpinan dan pengurusan merupakan dua kemahiran yang saling berkait rapat bila mana mahasiswa melibatkan diri mereka dalam sebuah persatuan. Dalam skop persatuan pelajar, kemahiran kepimpinan dapat dilihat dari segi bagaimana mahasiswa dapat memimpin sebuah organisasi persatuan pelajar untuk mencapai matlamat berdasarkan peranan yang dipegang oleh setiap mahasiswa dalam organisasi. Manakala kemahiran pengurusan pula dapat dilihat dari segi bagaimana mahasiswa dapat menguruskan bidang tugas yang diberikan dengan sebaik mungkin supaya organisasi tersebut dapat diurus dengan teratur dan tersusun. Yang kedua pula, mahasiswa juga dapat meluaskan rangkaian dengan kenalan pelbagai latar belakang dalam persatuan yang mereka sertai. Ianya bila masuk kepada join persatuan ni, kita akan dapat ramai kenalan dah daripada background yang berbeza. Okay. Semestinya
Bila mana seseorang mahasiswa itu melibatkan diri mereka dalam sebuah persatuan, mereka akan bertemu dengan pelbagai orang yang mereka tidak orang kata tidak kenal pada permulaannya, tapi pastinya bila mana mereka sudah berkenalan antara satu sama lain, sepanjang mereka berpersatuan tu, mereka akan jadi semakin akrab, rapat dan mudah untuk berkomunikasi dan bekerjasama antara satu sama lain. Melalui kepentingan yang kedua ni, kita dapat lihat bahawa rangkaian kenalan yang luas adalah amat penting sebenarnya, bukan hanya sekadar di alam universiti, tapi bila mana di alam pekerjaan nanti, yang mana memerlukan mahasiswa ini untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan pelbagai pihak yang berbeza, latar belakang dan juga ragam masing-masing. Baik, yang terakhir, itu poin yang ketiga, kepentingan penlibatan mahasiswa dalam persatuan pelajar ni dapat mengisi masa terluang di alam universiti dengan perkara-perkara yang faedah lah buat dia. Perkara-perkara berkaitan soal masa selalu dipandang remeh oleh kebanyakan mahasiswa yang lemah menggunakan masa-masa dengan perkara tidak mendatangkan barang faedah pun untuk diri mereka. Banyak pula buat mahasiswa yang aktif yang dengan sebaiknya yang melibatkan diri mereka dalam pelbagai maupun program yang dijalankan oleh persatuan sendiri. Mereka yang berpersatuan ini akan lebih mudah untuk terdedah dengan penggunaan bermanfaat dan berfaedah. Mereka menuntut ilmu yang dapat diterokai dan diaplikasikan serta digunakan dalam kehidupan mereka yang pada masa akan datang. Melalui perkara ini, kita sama-sama dapat lihat bahawa beruntungnya mereka yang mempunyai kesedaran yang tinggi untuk melibatkan diri mereka secara langsung dalam persatuan pelajar ni. So, bolehlah gunakan sebaiknya platform persatuan pelajar ni untuk memberikan sesuatu yang bernilai pada diri sendiri di alam universiti, sebab ianya juga akan dibawa bila mana kita berada di alam pekerjaan pula. Terima kasih. Silakan Fina. Itu jawapan saya. Okey. Terima kasih saudara Adli atas pandangan yang jelas dan sangat detail daripada beliau. Okey, jadi di sini kita dapat lihat banyaknya faedah daripada penglibatan pelajar dalam persatuan. Jadi jangan lepaskan diri untuk libatkan dalam persatuan. Okey, soalan seterusnya saya kepada Ihsan Zuhdi. Panel Ihsan Zuhdi ada ke? Ada. Okey. Ada. Ada. Ada sesetengah pelajar menjadikan persatuan atau kelab ini sebagai alasan mengapa mereka tidak perform dalam pelajaran. Bolehkah anda terangkan bagaimana cara untuk mengatasi perkara tersebut? Okey, silakan Ihsan Zuhdi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih kepada sahabat moderator. Okey. Kalau ditengokkan di sini soalan ada setengah pelajar jadikan persatuan dan kelab ni sebagai satu alasan kenapa mereka semua ni tak perform ataupun kurang perform dari segi akademik dan dari segi pelajaran lah. Okey. Pertama sekali, kita kena tahu bahawa setiap persatuan ataupun kelab di universiti ini ditubuhkan agar pelajar ni dapat memahami dan mengambil tahu apakah tujuan sebenar setengah persatuan ataupun kelab tu. Dan bukannya kelab dan persatuan tu ditubuhkan bagi saja ataupun senang cerita untuk fun-fun lah. Dia kena rujuk balik matlamat sesebuah persatuan ataupun kelab tu sendiri. Okay. Berbalik kepada soalan, kenapakah mereka semua ni, setengah pelajar ni tak perform bila join? Okay. Seperti yang kita sedia maklum,
kebanyakan pelajar ataupun student dekat universiti ni selalunya mereka ni akan terlibat dengan program-program yang dianjurkan ataupun program-program yang dibuat oleh persatuan ataupun kelab mereka tersendirilah. So disebabkan banyaknya program ataupun majlis yang dikelolakan oleh mereka semua ni, mereka pun mudah untuk tidak perform kan. Senang cerita, mereka ni mudah untuk tidak memberi fokus. Sebab apa? Sebab kesuntukan masa. Tapi ia bukanlah menjadi salah satu sebab mengapakah mereka tidak perform. Itu sajalah saya mengatakan sedemikian. Sebab selalunya berdasarkan pengalaman lah. Tapi tak semualah macam tu. Tapi kebanyakan dia macam tu lah. Sebab itulah timbulnya spekulasi ataupun mindset dalam kepala otak student-student ni. Siapa yang join kelab ataupun persatuan ni mesti ada masalah ataupun mesti ada masalah dengan masa. Okey. Tapi tidak semualah saya cakap ni tak tertuju kepada semua pelajar lah. Ada setengah pelajar tu sangat bagus lah, sangat perform lah walaupun dia join persatuan ataupun kelab ni. Okay. Kembali kepada soalan, bagaimanakah cara untuk mengatasi perkara tersebut, cara untuk mengatasi spekulasi ataupun mindset tersebut. First kali antara faktor ataupun punca masalah pada sikap seseorang individu tu termasuklah persekitaran kerja yang negatif ataupun perangai lah. Sedang cerita dekat sini perubahan sikap. Ini beberapa cadangan saya lah. Beberapa idea saya. Yang pertama, perubahan sikap. Perubahan sikap ni sangat penting lah dalam diri seseorang student tu. Sebab tanpa niat ataupun sikap diri sendiri, sikap setiap individu ni, dia tak boleh menentukan siapakah diri dia dekat dalam universiti ni. Macam tu. So kat sini, cara untuk mengatasi benda yang berlaku sebegitu, kita perlulah tanamkan niat untuk mempelajari atau membuat satu benda tu dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, barulah tanamkan niat untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk objektif ataupun tujuan organisasi tersebut. Okey. Sebab secara tidak langsung ni, mereka semua ni kalau ada sikap yang sedemikian, dia secara tidak langsung mereka telah tunjukkan salah satu sikap yang positif lah. Salah satu sikap positif. Dan dengan sikap ini juga mereka ni akan mendorong anda semua ni, mereka semua student ni untuk lakukan tugasan apa saja tugasan, tak kiralah tugasan akademik maupun kurikulum, supaya melakukan tugasan tersebut dengan lebih baik. Okay. Seterusnya, yang kedua, keutamaan kerja. Keutamaan kerja. Ini faktor yang sangatlah besar. Sebab apa? Sebab keutamaan kerja ni kita perlu bahagi. Kita perlu bahagikan kerja mengikut keperluan ataupun keutamaan masing-masing. Kita perlu pandai membahagi kerja. Dan kita tidak perlu mencampurkan kerja kelas ataupun kerja akademik untuk campur adukkan dengan kerja untuk kita buat program ataupun untuk kita buat majlis, untuk senang cerita jangan campur adukkan organisasi dengan kelas. Okey. Sebab kalau kita utamakan dulu kerja-kerja organisasi ataupun kerja-kerja persatuan, ia akan melambatkan proses ataupun melambatkan kerja-kerja kita di dalam kelas ataupun tugas kita yang utama sebagai seorang student. So bila kita ada sifat macam ni,
Sebab itulah timbul banyak spekulasi ataupun mindset yang mengatakan bahawa bila kita join je persatuan ataupun organisasi ni mesti kelas kita, mesti akademik kita merosak ataupun mesti akademik kita kurang perform. Sebab itulah keutamaan kerja ni mesti dijadikan sebagai salah satu asbab ataupun punca untuk kita memberi keutamaan. Okay. Dan yang seterusnya masa. Ini sangat-sangatlah penting bagi seseorang student bagi seseorang mahasiswa dan mahasiswi untuk menekankan dari segi masa, menekankan diri dari segi masa. Kita sebagai seorang student kena pandailah untuk membahagikan masa. Macam tadi saya sebut keutamaan kerja. Dekat sini masa, keutamaan perlu memberikan keutamaan yang sewajarnya lah. Memberikan masa yang sewajarnya kepada kedua-dua belah aspek, iaitu belajar dan juga co-curriculum. Kalau pernah tengoklah cerita filem ataupun movie In Time tu kan, dia akan tekankan mengisahkan betapa pentingnya masa tu kepada seseorang. Dan kalau kita tengok pun dalam Al-Quran pun ada sebut surah Al-Asr, wal asr, demi masa. So dekat sini memang dititik beratkan sangat dititik beratkan supaya jangan membuang masa. Ingatlah setiap masa tu adalah berharga. Dan kebanyakan ataupun ramai di antara student-student ni yang berjaya ni, antara rahsia pelajar mereka berjaya, diri mereka tu berjaya, salah satunya adalah masalah pandai membahagikan masa. Kalau kita tak pandai membahagikan masa, habislah kita. Banyaklah spekulasi yang timbul yang kata dia ni masuk persatuan terus abaikan dia punya pelajaran, terus abaikan dia punya akademik. So kita sebagai seseorang yang memegang ataupun mengelolakan sesebuah organisasi ataupun persatuan tu, kita hendaklah memberikan impak yang positif terhadap student yang lain. Okey. Jadi saya sampai di situ dahulu untuk soalan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ihsan Zuhdi telah memberikan pandangan beliau yang sangat jelas dan sangat padat. Okay. Antara pandangan beliau tadi saya ulang balik, iaitu sifat individu itu masing-masing. Sifat individu itu masing-masing dan niat. Innamal a'malu binniyat. Niat tu kena betul. Dan seterusnya keutamaan. Kita kena tengok keutamaan kita adakah akademik ataupun persatuan tu, kena pandai bahagi. Dan seterusnya bahagi masa. Pandai urus masa untuk akademik dan untuk persatuan. Itulah secara ringkasnya. Okay. Soalan seterusnya saya ingin bagi kepada panel Ihsan Zuhdi sekali lagi. Okay, soalannya berbunyi, apakah ada kemungkinan pelajar akan aktif dan mudah untuk merangkul anugerah universiti selain daripada berjaya dalam pelajaran? Okay, terus Ihsan Zuhdi. Terima kasih, moderator. Okey, soalan di sini. Adakah kemungkinan pelajar yang aktif ni mudah untuk merangkul anugerah universiti? Jawapan dia ya. Kenapa ya? Sebab para pelajar yang aktif dalam bidang co-curriculum ni, dalam organisasi ni, mereka semua ni lebih terdedah dan lebih rapat dengan suasana dengan organisasi yang hidup dekat universiti ni. So bila mana mereka ni terdedah, contoh saya bagi contoh kan. Contoh nama kita ni dah orang kenal kan. Doktor tu kenal, doktor ni kenal. Macam-macam orang kenal kita. Sebab apa? Sebab kita buat kebaikan, sebab kita anjurkan program yang selalu memberi manfaat, yang memberikan kesan kepada pelajar universiti lain, pelajar universiti sendiri ataupun masyarakat lain. So dengan sebab yang demikian ni, mereka semua ni lebih mudah untuk merangkul beberapa anugerah lah. Kalau kita tengok kan, selalu masuk di dalam akhbar-akhbar berita yang merangkul kebanyakan anugerah ni, mereka ni semua taklah ditekankan dengan satu cara saja, iaitu
fokus 100% terhadap akademik pelajaran. Di samping itu juga mereka ni terlibat dengan aktiviti-aktiviti ataupun terlibat dalam organisasi yang membuatkan diri mereka tu lebih terselah. So mereka semua ni secara kesimpulannya lebih mudahlah untuk merangkul anugerah. Lebih mudah sebab diri mereka ni dikenali ramai, di khalayak ramai, khususnya di dalam sesebuah universiti. So, itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada saudara Ihsan Zuhdi. Jadi pelajar yang aktif ini telah diterangkan oleh Ihsan Zuhdi, sangat mudah untuk merangkul anugerah lain selain daripada pelajaran. Jadi banyak-banyaklah kita aktif dalam persatuan. Okey, seterusnya soalan saya kepada panel Adli. Soalannya adalah, apakah pandangan anda mengenai tanggapan ramai bahawa jika seseorang mahasiswa itu menyertai sesebuah persatuan atau kelab secara aktif akan mengganggu konsistensi dan fokus mereka terhadap akademik? Apakah pandangan anda? Silakan, panel Adli. Baik, terima kasih dua moderator soalan tu. Okey, menjawab kepada soalan yang diajukan oleh moderator sebentar tadi, mungkin ada sesetengah tanggapan yang menganggap bahawa penlibatan mahasiswa secara aktif dalam persatuan ni akan mengganggu konsistensi mereka untuk berjaya dalam akademik. Bagi saya adalah sangat-sangat tidak berasas. Ini kerana mahasiswa yang hakikatnya berjaya membawa diri mereka dengan baik di alam universiti adalah mereka yang mampu menyeimbangkan kedua-duanya dengan cemerlang. Okay. Persatuan pelajar ni juga akan membuatkan mahasiswa untuk terus-menerus dapat menyumbangkan bukti buat universiti mereka dan juga menyebarkan manfaat tanpa sempadan kepada orang di sekeliling mereka. Bukankah itu juga merupakan satu jalan yang baik yang perlu direbut dengan sebaiknya oleh mahasiswa itu sendiri, yang mana ianya akan mampu meningkatkan penerapan nilai-nilai yang baik dalam diri mereka untuk diaplikasikan sepanjang kehidupan mereka. Okay. Kehidupan sebagai seorang mahasiswa ni seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkinlah, dengan perkara yang mampu memberikan satu nilai tambah yang berkualiti terhadap mahasiswa itu sendiri, kerana mereka adalah aset masa depan negara. Akan tetapi, mungkin setiap mahasiswa mempunyai pandangan mereka yang tersendiri berkaitan dengan hal ini. Tetapi bagi diri saya sendiri, pandangan saya sendiri yang mungkin terlibat dengan persatuan pelajar ini menyatakan bahawa penglibatan mahasiswa dalam persatuan pelajar di universiti amatlah penting dan ia perlu diberi perhatian dengan sebaik mungkin dalam memastikan seseorang mahasiswa tu bila mana dia keluar saja daripada alam universiti, dia akan keluar dengan kualiti yang sangat luar biasa yang mampu membuatkan masyarakat di sekeliling dia ni mudah untuk mendekati dia ataupun orang kata mudah untuk bekerjasama lah dengan dia. So saya harapkan moga kejayaan lah semua bidang akademik juga seiring dengan kejayaan kita dalam mengaktifkan diri dalam persatuan pelajar yang ada di universiti. Terima kasih. Okay, terima kasih saudara Adli atas penerangan yang begitu baik. Okey, secara ringkasnya kita boleh simpulkan bahawa aktif dalam persatuan ini sangat-sangatlah baik untuk kita, untuk masa sekarang dan untuk masa akan datang. Okey, baiklah. Kita terus kepada soalan penonton. Kita buka soalan untuk penonton pula. Ada ke soalan? Daripada penonton, ada soalan ke? Ada. Ada. Okey, baik. Bismillah, nama Zarif. Nak bertanyakan soalan kepada Ihsan Zuhdi. InsyaAllah boleh ya? InsyaAllah boleh. Okey, baik. Kita kan sebagai mahasiswa yang cuba untuk aktif persatuan, kita semestinya akan sampai satu masa tu kita berada dalam konflik dan pertemuan antara komitmen kepada
persatuan dan komitmen kepada akademik. Jadinya melalui pengalaman saudara Ihsan sendiri yang pernah bersatuan pelajar tu, macam mana saudara Ihsan menghadapi ataupun mengatasi masalah tu antara konflik dua benda tu dalam satu masa. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih saudara Zadif atas pertanyaan. Boleh ulang soalan tu? Saya tak dapat. Okey. Yalah. MC nak ulang ke? Zadif sila ulang sekali lagi. Okey, baik. Okey, jelas ke sekarang? Sekarang InsyaAllah. jelas lah? Okey. Alhamdulillah. Okey, soalan saya pada saudara Sazudi. Soalan saya, sebagai mahasiswa akan ada sampai satu masa tu kita menghadapi konflik lah antara pertemuan antara persatuan dan akademik kita. Maknanya daripada pengalaman daripada saudara Ihsan sendiri, macam mana saudara Ihsan mengatasi masalah konflik bila macam kalau tak ada pertemuan antara dua tu tak ada masalah, tapi bila sampai satu masa tu dua benda tu bertempur dalam satu masa. Jadi macam mana saudara Ihsan mengatasi benda tu? Okey, itu soalan saya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Muhammad Zarif di atas soalan tadi. Okey. Macam mana nak mengatasi konflik tu lah. Macam mana nak mengatasi konflik. Tak mau bagi campur aduk lah di antara dua benda tu, di antara pelajaran dan juga persatuan apa semua ni. So, daripada pengalaman saya yang tak seberapa ni, macam mana nak mengatasi benda tu, kita perlu mengikut bidang tugas kita sendiri. Kita perlu mengikut bidang tugas kita sendiri. Kalau kita aktif sangat dalam kelab ataupun persatuan ni, kita perlu tahu apa job description kita. Contohnya kalau macam kita sebagai seorang presiden, kita kena tahu apa bidang tugas kita lah macam mana. Jangan kita presiden ni kita buat semua kerja kan. Hubungan kita buat kerja. So, setiausaha pun kerja kita sampai kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang student yang perlu lebih fokus kepada pelajaran lah dalam universiti ni. First sekali kita kena kerja mengikut bidang tugas lah. Senang cerita, kita kena tahu skop kerja itu. Kita kena tahu skop kerja kita. Job description kita tu macam mana. Jangan pula kita ni terlampau aktif dalam persatuan. Contohnya kita ni terlampau aktif, lepas tu orang pun mengambil kesempatan di atas kelebihan kita tu. Di atas kerajinan kita tu. Orang pun dalam persatuan tu pun dia dah malas. Dia dah satu hal tu dah malas. Itu dia suruh dia tu buat kerja untuk kita kan. Dia tu suruh kita buat kerja untuk dia. Terbalik. Buat macam tu pula. Sebab kita ni lebih rajin. Sebabkan benda-benda macam tu lah kita lebih fokus dalam persatuan ataupun kelab ni sampai kita tak habis lah. Seterusnya tu melihat perkara bidang tugas ni sebagai salah satu benda yang besar lah. Salah satu benda yang besar supaya jangan keliru, jangan confuse di antara pelajaran dan juga kelab. Itulah salah satu puncanya pelajar dapat fokuskan di antara dua bidang tu lah. Macam tak confuse lah. Kalau kita campur aduk, kita tak reti nak membahagikan masa, kita tak reti nak bagi keutamaan kerja yang mana satu. Itulah sebab punca-puncanya kita selalu mencampur adukkan ataupun kita selalu confuse dalam diri kita ni sebagai salah seorang pelajar universiti. Saya harap jawapan saya ni dapat menjawablah soalan yang diutarakan oleh saudara Zarif. Terima kasih. Alhamdulillah menjawab. Terima kasih, Syed. Alhamdulillah. Semoga memberi manfaat lah kepada saudara Zarif dalam mengatasi konflik yang ada. Okay. Baiklah, soalan seterusnya ada lagi ke? Ada kawan-kawan? Ada lagi soalan? Ada. Saya ingin bertanya soalan. Okay. Okey, saya nak tunjukkan kepada Ihsan Zudi. Lagi sekali soalan. Okey, adakah persatuan juga memberi kesan terhadap kewangan pelajar? Mohon penjelasan daripada Ihsan Zudi. Terima kasih Iqbal atas soalannya. Okey, saudara Ihsan Zudi, adakah persatuan ini memberi impak yang besar kepada kewangan pelajar? Okey, terima kasih Boleh. kepada
Saudara Muji sebagai moderator. Terima kasih juga kepada Iqbal yang menanyakan soalan tu. Soalan dia, adakah persatuan ini memberi kesan terhadap kewangan pelajar? Adakah ini memberi kesan? Secara logiknya, ia tidak memberi kesan yang tinggi lah, kesan yang mendalam lah terhadap kewangan seseorang pelajar. Sebab apa? Sebab persatuan kalau kita nak dalami lah, kalau kos-kos yang persatuan tu, contohlah macam majlis persatuan tu anjurkan, kos-kos yang kena ataupun bajet yang digunakan tu bukanlah 100% daripada dia punya orang lah, dia punya daripada organisasi dia sendiri. Kadang-kadang tu bukan kadang-kadang lah, memang dia akan minta bajet daripada pihak universiti ataupun pihak-pihak yang tertentu lah, akan membuka tabung ke apa kan, tapi dia tak gunalah macam kita nak, macam salah satu persatuan tu nak buat majlis, dia takkan guna duit dia punya ahli. So kat sini tak ada masalah lah, ataupun tak memberi kesan sangat lah. Lagi satu, bila mana kita duduk dalam, kita aktif dalam persatuan ataupun organisasi ni, kita perlulah membahagikan kita punya duit tu ataupun wang tu, kita perlu urus dengan sebaik mungkin lah. Saya bagi sedikit ataupun sedikit cara lah untuk kita menguruskan wang tu kan. Dan selalunya kita banyak berhutang. So yang ni lah faktor yang paling penting lah. Kalau kita banyak berhutang tu, kita kena stop lah berhutang, kita kena cari cara tu untuk banyak hutang balik. Tu salah satu punca saya nak selitkan lah kan. Contohnya janganlah banyak berhutang. Bila kita banyak berhutang ni, diri kita ni tak tenang. Diri kita ni tak boleh nak fokus dalam apa jua kerja yang kita buat, sebab kita selalu terfikirkan macam mana lah aku nak banyak hutang kan, macam mana lah aku nak settlekan hutang, nak selesai hutang. Tu setengah orang yang baik lah. Kalau orang yang tak baik tu, dia pinjam je ikut suka dia kan, maksud dia tak fikir dah cara nak bayar kan. Itu dia menjawab lah nanti kat akhirat kan. Tapi saya nak tekankan kat sini pasal berhutang ataupun wang pinjaman. Dekat sini betapa pentingnya hutang tu, dia akan memberi kesan, sebab macam-macam benda yang boleh terjadi disebabkan hutang ni kan. Salah satunya tu macam saya sebut tadi, dia akan membuatkan hidup kita tak terurus ataupun tak tenteram lah kan. Seterusnya, bijak dalam merancang belanjawan ataupun merancang keuangan. Sini pun salah satu hal juga, sebab rata-rata pelajar ni sering berbelanja ni, mereka semua ni suka sangat boros. Sebenarnya suka sangat boros kan. So kita sebagai seorang pelajar ni, kita kena bijak dalam merancang belanjawan atau merancang keuangan kita kan. Kita sebagai seorang student, kita kena berbelanja tu mengikut kemampuan sendiri ataupun mengikut keperluan diri sendiri kan. Jangan mudah terikut dengan budaya zaman sekarang kan. Dalam TikTok semua tu kan, mereka suka tunjukkan kemewahan diri mereka tu kan. So kalau kita terikut dengan gaya kawan-kawan ataupun gaya hidup yang stres sekarang ni, yang suka show off ni, habislah kita tak banyak duit. So kita nak ikut pula orang yang banyak duit. Contohlah kan, dia pergi Jepun. So kita pun nak pergi Jepun, tapi kita ni tak ada duit. So kita membebankan diri kita tu sampai kita melupakan apa yang perlu kita buat dengan duit tu. Okay. Last point, kita kena bijak simpan wang tu sendirilah. Janganlah kita tak bijak. Contohnya simpan wang ni, selalunya masa sekarang kan kita simpan dekat bank kan, okey lah. Kalau jenis yang simpan duit dekat diri sendiri tu, pandai-pandailah simpan. Ditakut hilang kan, zaman sekarang kan suka sangat benda-benda duit ni. Daripada dulu pun suka, tapi simpanlah wang tu dengan sebaiknya lah. Walaupun kita simpan kat bank pun boleh terjadi kehilangan wang dekat bank kan. Tapi yang jenis simpan sendiri ni, yang ada dekat dalam tangan ni, kita perlu hati-hatilah. Okey, saya rasa sampai situ sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih saudara Ihsan Zuhdi atas menjawab soalan daripada Iqbal tadi. Okey, soalan terakhir, saya buka soalan terakhir daripada penonton. Adakah soalan? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Sila kenalkan diri dulu. Okey. Sebabkan dua orang dah tanya dekat Ihsan Zudi, jadi soalan yang terakhir ni saya nak tuju kepada Abang Adeli lah. Okey, Abang Adeli. Seperti yang kita tahu, tak kisahlah badan persatuan sukan ke, badan persatuan pelajar ke, pastinya mengeluarkan tenaga yang lebih lah, dan kita pun tahu Adeli ni memang seorang yang sihat selalu. Jadi apabila kita keluarkan tenaga lebih, sudah pastinya kita macam akan cepat rasa kepenatan, cepat rasa keletihan, dan benda tu boleh membawa kepada stres, penyakit dan sebagainya. Jadi pada pandangan Adeli, macam mana kita nak mengelakkan benda-benda macam tu? Itu saja. Itu aja. Okey, terima kasih saudara Ihsan atas soalannya. Okey, kepada saudara Adli, bagaimanakah tips kita untuk mengelak daripada perkara itu berlaku, iaitu mengelak daripada terkena penyakit ataupun stres daripada persatuan? Silakan. Terima kasih kepada moderator dan juga yang memberi soalan tadi, sahabat saya, saudara Ihsan. Pandangan saya, setiap orang ni dia ada cara dia yang tersendirilah untuk menjalani cara hidup yang sihat supaya dapat memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Ada banyak sebenarnya cara yang boleh diamalkan sebagai gaya hidup sihat lah. Antaranya pemakanan, bersukan, lepas tu banyak lagi lah. Seperti yang kita tahu, saudara Ihsan ni merupakan seorang atlet bola tampar yang mewakili USM di mana-mana tournament. Okay. Bagi sebagai seorang atlet ni atau seorang pemain bola tampar seperti Ihsan, amalan gaya hidup sihat amatlah penting untuk mengekalkan stamina dan juga maintain dalam setiap perlawanan, sama ada dari segi fizikal ataupun mental lah. Okay, saya rasa saya ada 3 tips ataupun kata cara lah untuk mengekalkan kesihatan. Yang pertama, kita boleh amalkan minum air suam atau minum air kosong. Minum air suam atau minum air kosong ni sebenarnya dapat membantu diri kita mengeluarkan toksik dari badan lah. Toksik yang tidak diperlukan dalam badan, selain membantu mendapatkan kulit yang sihat. Bagi seorang yang aktif ataupun bagi kata lain seorang atlet, kita seharusnya memerlukan sekurang-kurangnya 8 liter air setiap hari untuk kekalkan keseimbangan tubuh dalam badan. Ini kerana selepas gym ataupun training apa semua yang dijalankan, boleh menyebabkan kita kehilangan banyak air dalam badan selepas daripada proses perkumuhan tu. Yang kedua, iaitu makan yang mencukupi, pemakanan yang mencukupi. Makan dengan cukup tapi tidak berlebihan. Sebaliknya, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Cara pemakanan yang betul serta diet yang seimbang adalah penting untuk memastikan kita punya kesihatan atau level kita tu sentiasa berada di tahap yang baik. Tambahan lagi, jika kita seorang atlet, kita haruslah memerlukan pemakanan yang mencukupi dan berkhasiat seperti pemakanan yang mengandungi vitamin, karbohidrat, dan juga kita boleh kurangkan pemakanan yang tidak sihat dah, seperti makanan yang berlemak ataupun kuat berminyak. Nombor 3 ialah kita boleh kurangkan stres seperti yang saudara Ihsan tanya tadi. Kita boleh lakukan benda-benda yang kita suka seperti buat hobi kita, dengar lagu apa semua untuk
hilangkan stres dalam diri, hilangkan tekanan yang ada dalam diri tu. Mungkin pengalaman saya bila kita tengah game, selepas game, pressure dalam diri kita tu sangat-sangat tinggi. Ketika dalam game apa semua, pressure sangat-sangat tinggi. So tekanan yang tinggi ni adalah sebenarnya tidak baiklah untuk kesihatan diri sendiri. So melalui apa yang saya cakap tadi, kita boleh buat ataupun lakukan benda-benda yang kita suka untuk kurangkan tekanan dalam diri tu. Terima kasih. Saya harap menjawab soalan Ihsan Nilam sebentar tadi. Terima kasih. Jawab. Okay, terima kasih saudara Adli atas penerangan beliau. Penerangan beliau itu atas pengalaman beliau sebagai seorang pemain sepak bola sepak boleh. Okey, seterusnya kita terus pada rumusan daripada panel. Silakan panel Ihsan Zuhdi untuk memberi rumusan. Okey, terima kasih Hamzi. Secara rumusannya dekat sini, mahasiswa dan mahasiswa ini banyak mengejar pencapaian akademik yang cemerlang. Di samping itu juga mereka semua ni perlulah mengejar jugalah kemahiran generik, iaitu kemahiran yang khusus seperti mana join persatuan ataupun kelab ni supaya mereka lebih cemerlang lah, bukan saja dalam universiti, cemerlang di masa akan datang juga disebabkan benda-benda macam ni. Sebabnya kalau kita aktif dalam persatuan ni, kita akan dapat banyak ganjaran lah, dan salah satu pencapaian ataupun ganjaran yang sangat-sangat berharga adalah kemahiran insaniah. Apa itu kemahiran insaniah? Soft skill lah, senang cerita soft skill lah. Kita akan dapat soft skill, dan soft skill inilah yang akan kita gunakan pada masa yang akan datang, pada masa yang akan datang, iaitu zaman kita bekerja lah. Zaman kita nak cari kerja tu, orang sekarang ni banyak cari soft skill daripada pencapaian kan. So ini amat-amat penting lah. Jadi janganlah jadikan alasan aktif ataupun alasan aktif ni dalam persatuan ataupun co-curriculum ni, jangan jadikan dia salah satu alasan pencapaian anda merosot lah. Jangan saya cakap lah, sebab banyak faktor yang membuatkan bila kita join persatuan ataupun co-curriculum ni, dia akan membuatkan diri kita ni lebih cemerlang kan. Jadi janganlah ada spekulasi ataupun mindset yang mengatakan bahawa bila orang join je persatuan ataupun co-curriculum ni, dia akan merosot kan. Janganlah buat spekulasi yang sedemikian. Sebaliknya, cerminlah diri sendiri kan. Cerminlah diri sendiri, tanyakan soalan pada diri sendiri. Macam mana aku gunakan masa aku, macam mana aku bagikan masa aku untuk buat benda-benda yang berfaedah. Dan macam mana aku ni tentukan sikap ataupun niat aku kan. Kita kena tepuk tanyalah hati, tanyalah diri. Jangan kita tanya Google pula kan. Macam itulah. So selamat maju jaya kepada semua mahasiswa dan mahasiswi, terutamanya yang join program ataupun talk pada pagi ni. Saya sampai di situ saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih saudara Ihsan Zuhdi atas rumusan yang diberi. Okey, terima kasih juga saya ucapkan kepada ahli panel kita Adli kerana sudi menyuarakan pandangan masing-masing pada hari ini. Dan terima kasih kepada penonton yang daripada awal program sampai sekarang masih bersama kita. Terima kasih. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk ke telinga kanan dan keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita ya. Jadi saya sudahi majlis kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.